Assalamualaikum, Yoshmina. Okey, hari ni kita nak borak pasal apakah yang berlaku dalam manga One Punch Man chapter 153. Yang mana untuk dalam chapter yang lepas kita dapat tengok memang totally fokus dekat karakter King untuk berhadapan dengan beberapa monster ancaman naga. Sampaikan Black Sperm dengan Golden Sperm telah menggunakan ultimate combination mereka sehingga jumlah mereka mencecah 54 trilion dan diorang pun telah berubah menjadi Platinum Sperm. Selain dari itu, kita dapat tengok juga sebenarnya karakter Zombie Man tak mati pun selepas dia telah muncul dari bawah tanah, lalu dia terus mengambil peluang untuk menyerang Homeless Emperor. Jadi untuk dalam chapter 153 pula, kita telah kembali ditunjukkan babak pertarungan yang cukup sengit di antara Silver Fang menentang Awaken Garou. Malah untuk dalam chapter ni juga kita akan dikejutkan dengan satu interest yang cukup epic oleh satu karakter yang berkemungkinan besar merupakan final villain yang bakal bagi tentangan yang cukup hebat terhadap Saitama. Jadi kalau korang nak tahu siapakah karakter tersebut, korang kenalah layan video ni sampai habis, okey? Jadi aku pun dah tak sabar nak borak apakah yang berlaku dalam chapter kali ni. Tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. Okey korang, aku nak bagi tahu ni, sekarang ni Faiz di studio ada keluarkan t-shirt Sublimation Anime 2 design yang terbaru tau, iaitu design anime Naruto karakter Hatake Kakashi aka Roku Daimyo Hokage dan juga design anime Demon Slayer karakter Rengoku Kyojuro. Kedua-dua design ni memang design kami sendiri dan memang cantik gila. Untuk kualiti baju pula, korang jangan risau lah tau, kita orang memang bagi yang terbaik. Jenis kain yang kita orang pakai ialah microfiber interlock, jadi memang cukup selesa dan tak panas langsung tau. Kalau korang nak buat untuk bersukan pun tak ada masalah. Dari segi printing pula, korang jangan risau, korang basuhlah macam mana sekalipun memang tak akan tanggal sebab baju ni jenis sublimation. Dan apa yang lagi menarik, setiap pembelian yang korang buat, korang akan dapat pelbagai barang anime. Dan baju ni juga ready stock tau, ada size S sampailah size 4XL. Kalau korang order hari ni, esok juga kita orang kapus. Jadi kalau korang nak nampak lebih bergaya ataupun berminat nak dapatkan baju anime limited edition keluaran Faiz di studio, korang boleh je order dekat Shopee Faiz di studio ataupun WhatsApp je nombor kami, okey? Link semua kita orang dah ada letak dalam bio ataupun description. Jadi jangan lepaskan peluang selagi stok masih ada. Chapter 153 yang bertajuk For Fan, dan untuk dalam cover page kali ni ada gambar Tatsumaki tengah baca banyak gila buku. Chapter 153 bermula dengan adegan pertarungan di antara Silver Fang menentang Awaken Garou, yang mana diorang berdua sedang melancarkan serangan ke arah antara satu sama lain dengan Garou menggunakan teknik Exploding Heart Release Fist, manakala Silver Fang pula menggunakan teknik Water Stream Rock Smashing Fist. Dan kelihatan juga keadaan untuk Silver Fang sekarang ni memang dah makin teruk tau, dengan badan dia telah berlumuran darah. Lepas tu Silver Fang pun cakap lah, kalau perkara ni terus berlarutan, benda ni memang cukup berbahaya untuk dia. Sebab walaupun Silver Fang telah berjaya untuk menangkis semua serangan dari teknik yang digunakan oleh Garou, tapi hakikatnya impact dari serangan Garou tu tetap akan bagi efek juga terhadap tubuh Silver Fang. Jadi lepas dari itu, Garou pun tak tunggu apa tau, dia terus dia cuba untuk menyerang Silver Fang lagi. Tapi Silver Fang cepat-cepat bertindak untuk mengelak dari serangan Garou. Lalu Silver Fang terus dia grab leher Garou dan dia telah membetulkan ke kuda untuk Garou tau. Dia cakap, kau ingat kau boleh menggunakan teknik water stream dengan cara macam tu ke? Sebab sebenarnya Silver Fang berhadapan dengan Garou bukannya dia berniat untuk membunuh Garou tau, tapi tujuan sebenar Silver Fang untuk dalam pertarungan tersebut adalah untuk menyedarkan Garou semula. Sebab bagi Silver Fang tu merupakan tanggungjawab untuk dia sebagai guru untuk Garou. Tapi tak lama lepas tu pun Garou tetap cuba untuk menyerang Silver Fang lagi, dan Silver Fang tak ada masalah pun untuk counter serangan daripada Garou. Sampailah satu masa secara tiba-tiba Garou telah pun mengejutkan Silver Fang dan juga Bom selepas Garou telah menggunakan teknik ultimate combo daripada mereka berdua, iaitu gabungan teknik Water Stream dan juga Whirlwind, Roaring Aura, Sky Ripping Fist. Yang mana teknik ni kita pernah dapat tengok sewaktu Silver Fang dan juga Bom telah menggunakan teknik tersebut bagi untuk menyerang Elder Centipede. Jadi sewaktu Garou telah pun melancarkan serangan terkuat tu untuk menyerang Silver Fang pun takkanlah dia nak duduk diam je kan, nak menyaksikan makan popcorn ke apa kan? Tak adanya. Kalau dia duduk diam memang arwah lah ceritanya. Lalu Silver Fang pun terus dia cuba untuk bertahan menggunakan teknik dia, dan kita dapat tengok disebabkan pertemuan kedua-dua serangan tersebut telah menyebabkan berlakunya satu ledakan yang cukup kuat dekat area situ. Kebetulan sewaktu serangan mereka telah pun bertembung, kelihatan Vomited Fury Ugly berhampiran dekat tempat pertarungan mereka juga. Jadi disebabkan Garou telah menggunakan serangan tersebut, Silver Fang pun macam tak percayalah macam mana Garou mampu untuk melepaskan teknik combo mereka dengan hanya kekuatan dia solo.
seorang je. Dan Silver Fang pun tertanyalah, adakah benda ni disebabkan tubuh Garo sekarang ni yang sedang berubah menjadi seorang monster ke, yang membolehkan Garo menggunakan teknik tersebut. Malah impak dari pertembungan mereka juga sehingga menyebabkan sepihan-sepihan batu ke apa semua tu terus berubah menjadi debu. Dan kalaulah serangan daripada Garo tu berjaya untuk menyerang Silver Fang, walaupun sekali je, tulang-tulang dalam tubuh Silver Fang terus je akan hancur tau. Jadi dorang pun lawan lah, lawan sampailah satu masa Silver Fang telah pun berjaya menumbuk tepat dekat muka Garo, sampaikan muka Garo terus dimula meretak. Tapi dalam masa yang sama kelihatan seakan tubuh Silver Fang dah tak mampu untuk meneruskan pertarungan tersebut. Lalu Silver Fang pun terus direbah terbaring dekat tanah sambil Silver Fang dah mula tak sedarkan diri. Cumanya walaupun Garo telah ditumbuk tepat dekat muka dia tadi tu, tapi Garo masih lagi dalam keadaan yang sedar, dan boleh dikatakan untuk dalam pertarungan tersebut dah pun tamat dan Silver Fang telah pun tewas di tangan Garo. Malah tak lama lepas tu pun secara tiba-tiba Vomiter Fury telah pun sampai dekat situ, berkemungkinan untuk membalas dendam dekat Silver Fang atas apa yang dia dah buat sebelum ni terhadap Fury. Okey, dah settle pasal pertarungan di antara diorang berdua tu. Sekarang ni kita beralih pula situasi dekat Zombie Man dan juga Homeless Emperor, yang mana sekarang ni Zombie Man masih lagi tak melepaskan Homeless Emperor daripada dicekik, sambil diorang sedang menyaksikan Black Sperm tengah bergabung dengan Golden Sperm untuk berubah menjadi Platinum Sperm. Tapi Zombie Man cakap lah, alah, apa pun yang korang tengah cuba buat sekarang ni semuanya hanyalah sia-sia semata je, sebab sekarang diorang semua sedang berhadapan dengan King. Lepas tu Homeless Emperor pun cakap lah, secara jujur untuk kekuatan Black Sperm ni dia memang tak ada masalah pun untuk menewaskan hero kelas A. Dan dengan kekuatan baru dia yang telah bergabung sampaikan 54 trillion sel, kekuatan untuk Platinum Sperm ni dah tentulah jauh lebih kuat dan kekuatan dia tak terbayangkan. Tapi kekuatan dia tak adalah sekuat macam aku. Apa yang cuba disampaikan oleh Homeless Emperor dekat sini terhadap Zombie Man, sebenarnya dia sedang cuba untuk berunding dengan Zombie Man bagi untuk melepaskan dia. Tapi Zombie Man tak layan pun apa yang telah dikatakan oleh Homeless Emperor tu. Malah Zombie Man ada cakap sambil mencekik Homeless Emperor, kau nak aku bunuh kau sekarang ke? Tapi aku ada banyak lagi soalan nak tanya dekat kau. Lepas tu Zombie Man pun cakap lagi dekat Homeless Emperor, lepas The King dah settle kerja dia untuk menewaskan ke semua monster yang berada dekat sana, Homeless Emperor akan ditahan dan akan disoal siasat. Homeless Emperor pun cakap lah, korang nak tanya pasal apa? Dan Zombie Man pun balas tentang kekuatan sebenar kau. Kalau betul lah kekuatan kau ni datang dari satu entiti yang kau ceritakan tu, kita orang semua kena bersiap sedia untuk berhadapan dengan ancaman benda tu. Dan Homeless Emperor pun jawab lah, oh, kau nak tahu pasal God ke? Jadi tak lama lepas tu pun secara tiba-tiba selepas dia Homeless Emperor telah menyebut pasal God, Homeless Emperor terdengar ada sesuatu yang cakap dekat dia, diam, aku akan ambil kekuatan kau semula. Sambil Homeless Emperor terkejut dan dia melihat ke arah bulan. Nak dijadikan cerita dekat sini, secara tiba-tiba telah munculnya satu entiti yang cukup besar dekat bulan, dan entiti itu merupakan God yang ingin mengambil semula kekuatan daripada Homeless Emperor. Waktu ni reaksi untuk Homeless Emperor memang tengah dalam keadaan ketakutan gila bila melihat susuk tubuh sebenar God yang seakan jauh lebih besar daripada bulan. Dalam masa yang sama, Zombie Man yang sedang melihat riak wajah Homeless Emperor yang tengah takut gila tu, dia pun cakap lah, hey, kau ni kenapa? Asal muka kau macam ni? Dan rupanya waktu ni Homeless Emperor sedang menghadap God. Memang besar gila susuk tubuh God, dan penampilan untuk God ni memang sebiji gila macam God yang dihasilkan dalam fan manga oleh Similab. Jadi lepas dari itu, God pun cakap dekat Homeless Emperor, kekuatan kau, nyawa kau, aku akan ambil semula. Dan disebabkan tu secara tiba-tiba badan Homeless Emperor terus dia terbakar sampaikan tinggal tulang je waktu tu. Di hujung chapter kita dapat tengok reaksi Zombie Man yang seakan tengah risau dan tertanya apa sebenarnya yang sedang berlaku. Benda ni memang adalah angkara sesuatu. Dan memang betul ke apa yang telah diceritakan oleh Homeless Emperor sebelum ni semuanya adalah betul. Dan chapter 153 pun habis macam tu je. Secara jujur kan, aku memang tak sangka gila penampilan penuh susuk tubuh God yang sebenar untuk dalam manga Yusuke Murata akan gila macam ni tau. Dan aku memang tak sangka gila kemunculan pertama dia akan membuatkan aku macam tak terkata langsung. Lagi-lagi waktu dia telah pun muncul dekat bulan tu. Dan apa yang lagi menarik, dua panel yang telah dikalakan oleh dalam chapter kali ni bukannya dikala oleh fan art tau. Malah Yusuke Murata sendiri yang telah kalakan dua panel kemunculan God tu. Tambahan untuk dalam chapter 153, aku memang tak expect langsung akan
akan hype macam ni tau. Aku boleh katakan kemunculan God dalam manga jauh lebih hype kalau nak dibandingkan dari chapter 149, yang mana dalam chapter tersebut King telah pun sampai dekat tempat pertarungan. Aku memang tak sabar gila nak tunggu apa pula yang akan berlaku dalam chapter akan datang, dan berkemungkinan besar juga dalam 2 ataupun 3 chapter lagi Saitama akan kembali untuk berhadapan dengan Awaken Garou. Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ni. Aku harap korang semua enjoy dan penyampaian aku jelas. Teruskan support 5 Studio untuk mendapatkan 200,000 subscribers dalam tahun ni. Aku nak minta maaf kalau aku ada buat salah, tersilap cakap, terkasar bahasa. Aku nak minta maaf sangat. Aku hanya manusia biasa, tak lari daripada kesilapan. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum, bye bye.